السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Ad-Durrul Thamin, muka surat 80 baris 13 daripada bawah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, maka adalah syurga itu dulapan. Pertamanya lagi yang afdalnya Firdaus. Jadi sambung perbahasan berkaitan dengan perkara yang wajib diimani oleh setiap mukallaf terhadap perkara-perkara yang berkaitan dengan sam'iyat, perkara-perkara yang berkaitan dengan ghaibiyat, benda yang tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah terlintas dalam hati. Tetapi perkara tersebut wajib diimani kerana sabit dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sambung katanya, maka adalah syurga itu dulapan. Syurga ni khilaf ulama lah. Ada yang kata 8, ada yang kata 2 dan sebagainya. Cuma masyhurnya 8. Pertama daripada 8, lagi yang afdalnya yang afdal daripada 8. Syurga yang paling utama, syurga yang paling afdal. Apa dia? Firdaus. Iaitu syurga Firdaus. Syurga Firdaus inilah yang dimasuki menjadi ahlinya ialah Nabi SAW, para anbiya, para rasul yang lain, para awliya illah, para sahabat Nabi SAW, itu berada pada Jannatul Firdaus, iaitu syurga Firdaus. Jadi payahlah nak dapat syurga Firdaus ni. Cara amalan dalam dunia pun macam syurga Firdaus lah. Adalah ia Firdaus itu dijadikan daripada emas. Firdaus saja antara satu-satunya syurga yang diperbuat daripada emas. Selain daripada Firdaus tidak diperbuat daripada emas, bahkan diperbuat oleh permata-permata yang berbagai. Kemudian lepas Jannatul Firdaus, yang paling afdal lepas Jannatul Firdaus ialah Jannatu Adnin. Itu nama dia, syurga Aden. Iaitu Jannatu Adnin tu dijadikan daripada qasab syurga. Salah satu jugalah daripada permata tu. Kalau qasab dari sudut bahasa lah, dari sudut bahasa ada juga mana batang mana buluh. Tu. Tapi diperbuat daripada barang syurga lah kita kata. Kemudian lepas pada tu, maka Jannatul Khuldi, syurga Khuld namanya. Adalah ia Jannatul Khuldi itu daripada marjan. Tu satu permata pula. Tak ada dah mah. Lepas bawah-bawah tu semua permata belaka. Ini nama permata marjan. Kemudian Jannatul Naim, syurga yang penuh nikmat. Iaitu daripada perak. Tak ada dah mah, perak pula. Kemudian Jannatu Darussalam, syurga Darussalam.
Lepas tu kita lepas sembahyang, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, sampai habis tu mengharapkan dan mendoakan masuk jannatu daris salam, syurga dari as-salam. Yang jannatu daris salam tu daripada yaqut yang merah, permata yaqut yang merah. Kemudian jannatul ma'wa, jannatu al-ma'wa, daripada zabarjad, permata zabarjad yang hijau. Tu nama permata lah. Kalau search Google tu keluarlah zabarjad tu lagu mana, yaqut tu lagu mana, marjan tu lagu mana. Permata belaka tapi lain-lain. Kemudian lepas pada tu jannatul jalal, daripada lu'-lu' yang putih. Lu'-lu' pun permata juga. Tapi yang berwarna putih. Kemudian jannatul maqami wal qarar. Jannatul maqami wal qarar tu daripada kasturi yang sangat harum. Daripada kasturi yang sangat harum. Itulah jannah ataupun syurga yang paling akhir. Syurga ni dia berada lepas daripada sirat. Mana sirat bawahnya tu neraka, melepasi sirat tu syurga. Tu syurga yang kita akan duduki. Dan dia ada pintu masing-masing. Pintu syurga Firdaus, pintu syurga Jannatu Adnin dan sebagainya. Masing-masing ada pintunya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, salah satu daripada manusia yang boleh pilih mana-mana saja pintu syurga yang boleh dia nak masuk. Kemudian, dan warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Warid ni datang hadis lah. Tu istilah dia, warid, bukan wirid. Dan warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, padanya pada Nabi, padanya pada syurga tu, daripada beberapa nikmatnya, nikmat syurga. Dalam syurga tu sendiri ada bermacam-macam nikmat. Bahkan masyhur dalam kitab-kitab, kalau orang yang belajar kitab mantik tu, dia akan sebut antara perkara yang tidak ada batasannya ialah nikmat syurga. Nikmat syurga tidak ada batasannya. Nafas ahli syurga pun tak ada batasannya. Begitu juga orang yang kena azab di neraka, kesengsaraan dia yang berlaku selama-lamanya itu juga tidak terbatas kesengsaraan dia masuk neraka. Tu kalau orang yang kafir lah. Dan dalam syurga tu juga ada mahligainya, mahligai syurga. Ada mahligai. Mahligai ni istana lah kita kata. Dia tak ada dah rumah biasa-biasa, semua istana, benda besar-besar belaka dah. Paling miskin ahli syurga ialah tanahnya seluas bumi ni. Tu orang yang paling miskin. Bukan tanah seluas Kampung Jati ke seluas satu bumi. Tu orang yang paling miskin dalam syurga. Dan dia mendapat lebih kurang 70 bidadari. Itu orang paling miskin lah dalam syurga. Kemudian kata dia, dan ghilmannya, ghilman syurga. Ghilman ni adalah budak-budak kecil. Budak-budak kecil. Ataupun disilahkan nama lagi wildan. Budak-budak kecil yang bukan anak siapa-siapa, tapi anak kecil. Yang bermain-main di sekitar kita. Itu pun nikmat juga, nikmat tengok budak. Panggil. Main dengan budak dan sebagainya. Di syurga pun ada budak. Cuma budak ni datang pada mana? Ada sebahagian ulama berpendapat budak tersebut ialah daripada budak-budak anak-anak orang kafir yang mati kecil. Anak-anak orang kafir yang mati kecil jadilah wildan ataupun ghilman dalam syurga. Jadi orang yang budak-budak dalam syurga. Setengah kena kata begitulah. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan bidadarinya bidadari syurga. Ni bagi lelaki ni. Bidadari syurga paling miskin 70 ataupun 60 orang. Paling miskin untuk seorang. Dan ketika itu tidak ada dah perasaan cemburu, tak ada dah. Kerana kalau seorang isteri dia tu orang yang salihah, orang yang baik dengan suami dia, dia pun masuk syurga dengan suami dia. Bahkan dia lebih cantik daripada bidadari tersebut. Ketika di dunia kalau dia buat jahat ke suami dia, dia buat benda yang tak kena ke atas suami dia, maka ketika berada di alam sana, bidadari sedang melihat kita dalam keadaan disakiti oleh isteri itu, dia melaknat isteri tersebut. Sehinggalah isteri tersebut meminta maaf semula. Begitu juga kena laknat daripada para malaikat jika menyebabkan suami disakiti.
Tapi kalau dia orang yang salihah, orang yang patuh kepada suami dia, maka dia lebih cantik daripada bidadari. Dan sungainya sungai syurga. Sungai pun macam-macam. Sungai itu tepi rumah ya. Tepi syurga, tepi mahligai yang ada tu ada sungai belakang. Tu Dan pohon kayunya, pohon kayu syurga, pohon kayu ni pokok. Dan buah-buah kayunya, buah-buah kayu syurga, iaitu buah-buahan. Buah-buahan syurga tu banyak disebutkan dalam Al-Quran. Bila disebutkan, bila disifatkan sifat-sifat syurga, banyak Allah Ta'ala mengaitkan dengan buah, mengaitkan dengan makanan, mengaitkan dengan cara ahli syurga makan. Supaya apa? Supaya kalau orang baca Quran tu, kalau orang faham makna, dia berasa nak syurga. Tapi kalau baca Quran tak faham makna, jeng, tak faham apa pedia ni. Surah pasal syurga dah, tak tahu apa. Tapi kalau orang yang tahu makna ataupun cuba mengetahui tafsirannya, maka dia akan seronok dengan keadaan Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan syurga tersebut lagu mana, satu persatu. Kalau bidadari dengan bidadarinya, kalau makanan dengan makanannya, kalau sungai dengan sungainya, kalau mahligai ataupun rumah tempat kediamannya, satu-satu dihurai. Tu nak memberikan galakkan kepada orang Islam supaya beramal soleh dan sentiasa dalam keadaan beriman kepada Allah, supaya mati dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala redha dan memberi rahmat, dan masuklah dia ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kayu dan buah di syurga itu dia bukan macam buah di dunia. Buah di syurga lebih besar daripada buah di dunia. Dan buah di syurga kalau makan di dunia tidak batal puasa. Makanan-makanan syurga jika dapat dimakan di atas dunia, maka tidak batal puasa seseorang. Kerana al-karamatu la tubtil, ataupun dia panggil al-karamatu la tubtilul ibadat. Karamah itu tidak membatalkan ibadat seseorang. Jadi kalau dia dapat makan makanan syurga di dunia lagi, itu karamah untuk dia. Maka sebab itu tidak dapat membatalkan puasa. Tapi kalau makanan dunia, itu batal. Dan buah-buahan syurga besar-besar belaka, besar daripada dunia. Buah hati. Kalau anggur tu anggur yang tak ada biji, dah tak ada biji besar pula. Sedap Kalau ada biji, sekali gerak dia ada biji. Allah. Tu kacau lain. Dan buah tersebut ada di pokok tu dalam keadaan akar di atas, buah di bawah. Terbalik. Supaya mudah untuk kita petik. Kemudian barang yang tiada meliputi dengan dia, dengan barang tu sifat orang yang memperikan ni sifat orang yang mensifatkan, yakni benda yang dalam syurga itu orang sifatkanlah lagu mana pun tak akan terlintas, tak akan terkena kepada apa yang ada dalam syurga, tak seperti mana dia sifatkan. Dia sifat lagu mana pun, seronok lagu mana pun dia cuba gambarkan syurga tu, syurga bukan begitu. Kerana syurga lebih hebat daripada apa yang dia sangkakan. Kerana benda syurga ni dia tidak ada kaitan dengan, dia tidak pernah didengar oleh telinga, dia tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah terlintas dalam hati. Jadi setiap benda yang kita lihat dan cuba bayangkan dan cuba kita perhatikan ataupun kita lintaskan dalam hati, dia bukan dia. Syurga tersebut bukan seperti mana dia bayangkan. Dan tiada dapat menghabiskan dia oleh orang mengira-ngirakan dia. Mengira-ngirakan barang, yang ini nikmat tersebut. Orang tak dapat mengirakan batasan nikmat syurga. Tak dapat menghabiskan batasan nikmat syurga tu berapa banyak, tak ada. Sebab dia antara benda yang tidak ada batas. Kenikmatan dalam syurga tu tidak ada batasan bagi dia. Seperti mana tidak ada batasnya nafas ahli syurga, begitu juga nikmat-nikmat dalam syurga juga tidak ada batasnya. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." Surah As-Sajdah ayat 17. Dia kata, maka tiada mengetahuilah seorang barang yang sembunyikan bagi mereka itu manusia, daripada sejuk beberapa mata mereka itu manusia. Apa sejuk beberapa mata mereka itu tu diterjemah zahir tu. Kalau ikutkan nafsu ataupun diri seseorang tidak akan mengetahui
perkara yang tersembunyi bagi manusia daripada qurrati a'yun. Qurrati a'yun ni ialah perkara yang membuatkan kita sejuk mata hati, iaitu syurga. Biasanya kalau qurratu a'yun tu dia khususnya kena pada bidadari lah. Tapi kalau secara umumnya kena kepada benda-benda yang sedap dipandang mata. Benda-benda yang sedap dipandang mata ialah syurga. Tu. Syurga makin lama duduk makin seronok, bukan makin bosan. Kalau dunia makin lama duduk makin bosan, makin makan banyak makin bosan. Kenyang, jemu. Kalau syurga makin banyak makan, makin nak makan, makin nak makan, makin nak makan. Tu. Kalau duduk di rumah tu, duduk di rumah dalam syurga tu, makin seronok, makin seronok, makin seronok, bukan makin jemu. Beza dengan dunia, lagi lama hidup, lagilah jemu, koho jemu. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, maka sentiasalah orang yang di dalam syurga itu di dalam kemuliaan dengan bagai karamah, dengan bagai kemuliaan. Karamah tu kemuliaan lah, benda yang luar biasa berlaku untuk menjadikan satu kemuliaan kepada ahli syurga. Boleh pergi mana-mana tanpa kenderaan, boleh. Nak ada kenderaan, boleh. Nak ada rumah sebanyak mana, boleh. Nak makan tanpa masak, boleh. Boleh berlaku. Tu. Dan diberi nikmat dengan bagai nikmat, tiada mendengar mereka itu manusia padanya pada nikmat suatu yang sia-sia. Bukan. Dan dengan bagai nikmat, noktah situ. Iaitu dimuliakan ahli syurga dengan pelbagai nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat berjalan ke pasar, ada pasar di syurga. Pasar di syurga macam hidup di dunia lah ada, cuma bezanya sana hebat lagi lah. Pasar di syurga pun ada, tempat permainan di syurga pun ada. Macam biasa hidup macam kat dunia, cuma sana lebih besar dan lebih hebat. Kemudian dia kata tiada mendengar mereka itu manusia padanya pada syurga suatu yang sia-sia. Tak ada benda lara dalam syurga. Di dunia ada benda lara lah, dengan muziknya, dengan lagunya lara, menyebabkan dia tidak lagi mengingati Allah Subhanahu wa taala, ataupun lalai daripada kewajipan dia sehingga menyebabkan boleh jatuh hukum dia haram. Tu lara yang ke arah haram. Ada lara ke arah makruh. Ada lara yang tidak haram dan tidak berpahala. Semata-mata sia-sia. Jadi dalam syurga tidak ada benda yang sia-sia. Dan yang berdosa tak ada juga di syurga. Dia dengar satu benda yang menyebabkan dia tu berdosa, tak ada. Satu benda yang membabitkan dosa tidak pernah didengar di syurga. Satu benda yang sia-sia juga tidak akan pernah didengar oleh ahli syurga. Tu betapa sucinya syurga. Sebab tu kalau seorang tu ada dosa, maka lebih berat dosa daripada pahala, maka dia perlu untuk diseksa ke dalam api neraka untuk mensucikan semua dosanya sebelum masuk ke tempat yang paling suci, iaitu syurga. Selepas dibakar beribu-ribu tahun dalam neraka dengan sebab dosanya yang terlalu banyak, maka dia masuk syurga. Selepas berat itu, sebelum masuk syurga, dia akan dimandikan dengan air untuk menghilangkan kesan-kesan bakaran syurga. Kemudian dia pun masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia kata, dia tak pernah dengar benda yang sia-sia, tak pernah dengar benda yang dosa, melainkan salam daripada Tuhannya, Tuhan seorang tu, dan daripada para malaikat. Salam, mendapat salam daripada Tuhan, mendapat salam daripada para malaikat. Hak tu nikmat mendengar yang paling dahsyat. Ketika mana kita mendengar kalam Allah Subhanahu wa taala, mendengar kalam para malaikat Allah Subhanahu wa taala di syurga. Tu Dan bagi mereka itu manusia hampir dengan Tuhan yang mempunyai jalal, yang mempunyai keagungan. Hampir di sini bukan hampir tempat, tapi hampir dari sudut dia dapat melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat tanpa khilaf. Dia dapat mendengar kalam Allah Subhanahu wa taala seolah-olah munajat direct Tuhan. Nampak Allah Subhanahu wa taala di syurga. Cuma tahap ataupun taraf melihat Allah Subhanahu wa taala manusia ni berbeza-beza. Dia terpecah kepada 3 puak. Puak yang pertama, dia dapat melihat Allah Subhanahu wa taala seolah-olah macam setahun sekali. Jarang sangat boleh lihat Allah Subhanahu wa taala. Ni orang yang biasa. Tahap yang kedua ialah dia dapat melihat Allah Subhanahu wa taala tiap-tiap hari.
tiap-tiap hari dalam satu masa. Itu orang yang kedua. Dan orang yang ketiga yang paling tinggi sekali, yang paling atas sekali, dia dapat melihat Allah Subhanahu wa taala tiap-tiap saat. Tiap-tiap saat yang berlalu dalam syurga tersebut, dia sentiasa dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut oleh Syekh Abu Bakar Syattar rahimahullah dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin. Kemudian kata musannif rahimahullah Subhanahu wa taala. Jadi dia kata hampir dengan Tuhan yang mempunyai tu dengan memandang bagi Allah Subhanahu wa taala, dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Dapat melihat Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, akan nampak kesempurnaannya bila dapat kita melihat Allah Subhanahu wa taala di syurga. Iaitu orang mukmin saja yang dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir tidak akan dapat melihat Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Iaitulah melihat Allah tu. Sempurna nikmat syurga dipandang dengan mata, dengan tiada dapat meliputi akan dia, akan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi dia kata iaitu melihat Allah tu, memandang Allah tu sempurna nikmat syurga. Itulah kesempurnaan nikmat syurga Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan nikmat syurga Allah, kesempurnaan nikmat dalam syurga yang paling tinggi sekali, tak ada lain tak bukan melihat Allah taala. Itulah nikmat yang paling besar. Kalau tempat tinggal nikmat juga, makan nikmat juga, bidadari nikmat juga, sungai-sungai nikmat juga, segala pasal-pasal nikmat belaka. Tapi yang paling nikmat ialah melihat Allah Subhanahu wa taala. Betul dia kata dipandang dengan mata. Dipandang dengan mata. Nanti di syurga ataupun di akhirat, kita melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata yang Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan pada mata kita untuk dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ni Allah taala tidak memberikan kekuatan kepada kita untuk dapat melihat Allah Subhanahu wa taala, dan sekarang kita tidak melihat Allah taala. Bukan kita menafikan kita tidak boleh melihat Allah di dunia, tak. Dari sudut hukum akal boleh lihat Allah, cuma untuk selain Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah berlaku melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia dapat melihat Allah Subhanahu wa taala tanpa berjising, tanpa bertempat, tanpa berarah dan sebagainya daripada sifat-sifat makhluk. Kita dapat melihat Allah Subhanahu wa taala hanya di akhirat sahaja. Mu'tazilah dia menafikan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan dapat melihat Allah di akhirat. Sebab apa? Sebab dia kata kalau dapat melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat, pasti Allah taala bertempat, pasti Allah taala berarah, pasti Allah taala berjisim, pasti perlu berhajat kepada cahaya dan sebagainya. Sehingga kan Allah itu seolah-olah macam jisim pula, maka mustahil melihat Allah. Itu Mu'tazilah. Tapi dalam Mujassimah pula dia mengatakan kita dapat melihat Allah, dan dapat melihat Allah dalam keadaan bertempat, dalam keadaan di atas, dalam keadaan dia tu berjising dan sebagainya. Itu Mujassimah pula. Ahli Sunnah tengah-tengah, kita dapat melihat Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan penglihatan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan penglihatan tersebut kita dapat melihat Allah tanpa ada kaifiat, tanpa dia berada di mana-mana, tanpa dia bertempat, tanpa dia berjisim dan sebagainya. Maka disebut sini dengan mata tu, dengan tiada dapat meliputi akan Allah Subhanahu wa taala. Okey, meliputi akan Allah ni kalau kita kata muhitum billah, dengan makna adakah kita dapat melihat Allah Subhanahu wa taala serta mengetahui hakikat Allah? Hak tu khilaf. Dalam kitab Hasyiah At-Tarmasi ala Al-Manhajil Qawim, Syekh Ahmad At-Tarmasi rahimahullahu taala, Syekh Mahfuz At-Tarmasi rahimahullahu taala menukilkan dua pendapat. Adakah bila kita melihat Allah nanti di akhirat, kita dapat mengetahui hakikat zat Allah taala ataupun tidak? Khilaf ulama. Dan tiada dengan kaifiat, yakni tidaklah kita melihat Allah itu dalam keadaan ada Allah tu kaifiat. Allah duduk ke, Allah berdiri ke, Allah di atas ke, Allah situ, Allah sini, tak ada. Kita dapat melihat Allah tanpa Allah bertempat, tanpa Allah berjising dan sebagainya. Hanya kita perlu beriman begitu. Lagu mana
kita dapat melihat sesuatu yang tidak berjisim, tidak bertempat, kita tidak boleh nak gambarkan, tidak boleh nak bayang, sebab kita tidak pernah melihat Tuhan yang bukan berjisim. Kita hanya melihat benda berjisim 24 jam. Tidak pernah melihat benda yang tidak berjisim. Hanya melihat benda yang berjisim sahaja. Bila melihat benda yang berjisim saja, mestilah bertempat, kerana jisim sifat lazimnya adalah bertempat. Adapun Allah Ta'ala dia tidak berjisim, maka dia tidak akan ada kaitan dengan tempat. Maka sebab itu kita tidak boleh nak bayangkan bagaimana kita melihat Allah Ta'ala tanpa ada tempat. Itulah keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita dapat melihat zat Allah tak serupa dengan makhluk. Kalau kita dapat melihat Allah, dia tu berada di atas, bertempat dan sebagainya, sama dengan makhluk, tak ada beza. Tak ada beza kita lihat Allah dengan lihat makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan dengan qadar, tiada seperti memandang makhlukat yang baharu. Dengan qadar, tiada seperti memandang makhlukat. Makhlukat ni makhluk-makhluk Allah lah. Dia sambung tu. Dan tiada dengan kaifiat dan dengan qadar. Nokta situ. Dan kita dapat melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga bukan dengan qadar tertentu, bukan dengan batasan-batasan tertentu. Kalau kita contoh melihat satu benda, dia berada di qadar ataupun batas tu saja, dia tidak pergi ke tempat lain. Kita dapat melihat kita dapat melihat seseorang tu berada di hadapan kita. Itu qadar yang kita dapat lihat. Sesuatu zat yang namanya Ahmad duduk di depan kita, dan qadar zatnya, batas zatnya pesotu ya. Tapi kita dapat melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanpa ada qadarnya, tanpa ada batasnya. Sebab dia bukan makhluk. Kalau makhluk dia ada batasnya. Kalau besar, cara tengok pun besarlah dia. Kalau kecil, cara qadar kita tengok tu kecil lah dia. Kalau saiz dia panjanglah dia. Kalau pendeklah dia. Allah Ta'ala pendek bukan, besar bukan, kecil bukan, panjang pun bukan berlaku. Tidak ada qadar bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga tidak ada qadar dan batasan yang tertentu yang menghadkan kita melihat Allah dengan qadar tertentu. Seperti tiada seperti memandang, sambung balik tu, tiada juga kita melihat Allah seperti memandang makhlukat yang baharu, seperti kita memandang makhluk Allah yang baharu. Kita tidak juga melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala seperti mana kita melihat makhluk. Jadi dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah kita, dia mensabitkan bahawasanya akan berlaku memandang kepada Allah, memandang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan mata. Dengan mata. Tanpa menafikan dari sudut keharusannya, boleh sahaja Allah Ta'ala nak suruh kita pandang dia tu dengan selain daripada penglihatan di mata. Tak mustahil tu. Dari sudut tidak mustahil, tak mustahil. Allah Ta'ala boleh letak penglihatan di mana-mana sahaja yang kita boleh melihat dia. Bahkan kalau Allah Ta'ala mentakdirkan seluruh tubuh kita melihat Allah pun boleh juga. Tapi kebanyakan kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih mensabitkan melihat Allah nanti dengan penglihatan yang Allah letak di mata. Penglihatan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala letak di mata. Dalam kitab Durus Samin kita ni dah ulang 2 kali dah berkaitan dengan melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi SAW melihat Allah disebut dulu dengan mata kepala. Bukan mata hati, mata kepala, mata yang berada di kepala. Dalam kitab sekarang ni yang kedua pula diulang lagi, memandang Allah di syurga dengan mata juga. Tanpa menafikan dapat melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan memandang Allah Ta'ala selain daripada mata, dengan Allah Ta'ala memberikan penglihatan kepada dia. Cuma kebanyakan para ulama mengibaratkan atau meletakkan, memahamkan, mensyarahkan kepada kita yang kita dapat melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan melalui penglihatan yang Allah letak di mata. Dengan kekuatannya yang tersendiri yang kita tak dapat sekarang. Kemudian ta'ala Allah, tu dia panggil nak mendoakan kesucian, ataupun kita panggil sirah ataupun ungkapan untuk menyucikan Allah sama dengan makhluk. Sebab kita bincang tentang melihat Allah tanpa kaifiat, melihat Allah tanpa bertempat dan sebagainya. Maka kalau kita kata, kalau kita beriktikad Allah Ta'ala kita lihat dengan bertempat, dengan berarah dan sebagainya, maka dia bawa marilah
ungkapan untuk menyucikan Allah Subhanahu wa taala daripada sama dengan makhluk. Maka kata musannif kita, ta'ala Allahu an zalika 'uluwan kabira. Iaitu maha tinggi Allah Subhanahu wa taala daripada demikian itu, demikian melihat Allah dengan berkaifiat dan sebagainya. 'Uluwan kabira, akan sebagai tinggi, maha tinggi yang lagi pula maha besar pangkat Allah Subhanahu wa taala. Habis. Tu berkaitan dengan nikmat yang paling besar, iaitu melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala di hari akhirat nanti. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, dan kata Syekh Abdul Mu'ti, dan kata Syekh Abdul Mu'ti As-Samalawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, dia kata, maka betapa seorang bertanya daripada negeri yang telah dijadikan Allah dengan tangan kudratnya, kudrat Allah. Tangan kudratnya, bukan nak kata tangan, nak kata kudrat. Dia kata betapa, yakni macam manalah seseorang tu boleh bertanya daripada negeri, daripada tempat yang telah dijadikan Allah dengan tangan kudratnya, kudrat Allah, yakni dengan kudrat Allah, dan menjadikan negeri tadi tempat ketetapan, tempat tinggal bagi segala kekasihnya, kekasih Allah, dan dipenuhkan di dalamnya, di dalam tempat tersebut, daripada segala karamahnya, karamah Allah, iaitu kemuliaan-kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan nikmat makan, nikmat minum, nikmat bidadari, nikmat syurga, nikmat mahligai, nikmat sungai dan sebagainya. Dan rahmatnya, rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan ridwannya, ridwan Allah, ridwan ni ridha. Dan yang disifatkan nikmatnya itu dengan kemenangan. Disifatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan ke dalam syurga tu dengan kemenangan yang amat besar. Jadi dia kata, bagaimana orang boleh bertanya satu negeri ataupun satu tempat yang Allah Taala jadikan melalui kudrat dia, dan jadikan tempat tersebut tempat dengan dipenuhi pelbagai kenikmatan, dipenuhi dengan rahmat Allah, dengan redha Allah, sehingga dikatakan sebagai mendapat kemenangan yang amat besar bagi orang yang memilikinya, bagi orang yang mendapatnya. Lepas tu ada satu kitab namanya Aqidatun Najin, akidah orang yang berjaya. Berjaya mana? Berjaya di akhirat sehingga masuk ke dalam syurga. Akidah ni dia dapat kunci ya. Akidah ni kunci syurga. Tapi mendapat kunci syurga belum tentu masuk syurga dengan segera. Macam orang dapat kunci hotel, dia dapat kunci hotel ke kunci homestay ke, belum tentu dia masuk hari tu. Boleh jadi dia masuk sehari, tengah hari ke, malam ke, esok ke, boleh jadi. Jadi dapat kunci belum tentu dia masuk syurga dengan segera. Jadi masuk syurga dengan segera ni bergantung pula dengan amalan fiqh dia. Sembahyang ke tak, puasa ke tak, bayar zakat ke tak, haji umrah, bagi mampu buat ke tak. Lepas pada tu pula kisah sesat, tik pula sah. Lepas tu setiap peribadat yang dia buat itu adakah diterima Allah ataupun tidak. Hak tu pula. Dia ada banyak tabisan. Hak tu terima Allah Taala terhadap amalan dia tu pula, ambil pula ilmu tasawufnya. Sebab tu para ulama dia mengkhususkan 3 ilmu fardu ain ni, tauhid, fiqh, tasawuf. Kerana 3 ni amat-amat berkait rapat untuk seseorang berjaya di dunia dan akhirat. Adapun ilmu-ilmu lain wajib juga, tapi wajibnya tahap fardu kifayah, bukan tahapnya fardu ain. Dan setiap ilmu akidah, fiqh dan tasawuf pula ada tahap fardu ain, ada tahap fardu kifayah. Dan yang diberi mana tadi? Dan yang diberi kerjaannya kerjaan syurga. Kerjaan ni benda-benda yang berlaku dalam syurga, perkara-perkara yang berlaku dalam syurga tu dengan kerjaan yang kabir, kerjaan yang banyak, yang besar. Benda hak besar berlaku, benda yang tinggi, bukannya benda hak remeh, bukan benda yang kecil. Dan ditaruhkan di dalamnya, di dalam syurga tu, segala kebajikan sekaliannya. Seluruh benda yang dalam syurga semua adalah benda-benda yang berunsurkan kebaikan. Tidak ada benda yang mengunsurkan kejahatan. Benda yang mengunsurkan kejahatan dan kesengsaraan hanya ada dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan disucikan syurga tadi daripada tiap-tiap yang cela. Cela tu sampai tahap benda yang bernajis pun tak ada dalam syurga. Sebab itu seseorang yang masuk syurga, dia tidak kecil dan tidak begok. Tidak.
Bahkan cara dia lepas makan dia itu, dia akan keluar peluh. Peluhnya itu pula wangi. Bukannya dengan berak, bukan dengan kecil. Kerana benda tu benda yang tercela dari sudut zahir penglihatan kita. Dan kebinasaan, tak ada juga kebinasaan dan kekurangan dalam syurga. Kekurangan pun tak ada. Sebarang kebinasaan pun tak ada. Sebarang kecelaan dalam syurga tak ada. Sikit habuk tak ada cacat. Maka bagi engkau tiada daripada buminya bumi syurga dan tanahnya tanah syurga, maka iaitu kasturi. Dia kata, maka bagi engkau tiada daripada buminya dan tanahnya, maka iaitu kasturi. Apa dia? Yakni tanah dan bumi syurga tersebut tidak dapat engkau dapati, melainkan dia tu diperbuat daripada kasturi. Dan juga za'faran. Tu sejenis mata belaka tu. Kasturi, bahanlah kasturi tu. Dan za'faran tu satu. Za'faran ni asal, kalau za'faran ni benda yang warna merah. Za'faran ni ada macam-macam lah. Za'faran dengan makna za'faran, apa nama tu, za'faran ni makanan pun ada. Za'faran ni makanan pun ada. Za'faran ni nak merujuk kepada satu benda yang berwarna pun ada juga. Jadi tanah dia dan bumi syurga tu diperbuat daripada kasturi dan za'faran. Dan jika engkau tanya daripada daripada atapnya atap syurga, maka iaitu, bukan tiada tadi tu, tanya. Silap. Maka bagi engkau tanya daripada buminya bumi syurga dan tanahnya tanah syurga. Kalau engkau tanya, kalau engkau tanya bumi syurga dan tanah syurga ni diperbuat daripada mana, maka kita kata dia diperbuat daripada kasturi dan za'faran. Kemudian kita tanya pula berkaitan dengan atapnya atap syurga, maka iaitu atap syurga tu daripada arsyur rahman. Di atas syurga tu adanya arasy Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sudah bahas, arasy Allah Subhanahu wa taala merupakan makhluk yang paling besar sekali di atas alam ni. Selepas daripada tu barulah kursi. Selepas daripada tu barulah 7 lapis langit. Dan jika engkau tanya daripada dan jika engkau tanya apa tu? Dan jika engkau tanya daripada bilat syurga. Bilat ni adalah hamparan-hamparan dalam syurga. Hamparan-hamparan dalam syurga. Maka iaitu hamparan syurga tu adalah kasturi yang sangat harum baunya, bau kasturi. Kasturi dalam syurga dengan kasturi di dunia tidak sama. Kasturi di dunia wangi juga. Kasturi di akhirat, di syurga bertambah-tambah wanginya. Dan jika engkau tanya daripada anak batu syurga, maka iaitu anak batu syurga tu dicipta daripada lu'lu' dan jauhar, yakni permata. Jauhar pun permata, lu'lu' pun permata juga. Cuma permata beza-beza. Permata jauhar, permata lu'lu'. Yakni permata delima. Jauhar tu permata delima. Dan jika engkau tu jatuh tu. Dan jika engkau tanya daripada bina syurga, yakni binaan syurga ni daripada mana, maka iaitu binaan syurga tu daripada emas dan perak. Ikutlah yang syurga yang kita bahas tadi tu. 8 syurga tu macam-macam dan pelbagai binaan syurga tersebut. Kalau syurga Firdaus diperbuat daripada emas. Kalau syurga-syurga lain ada yang diperbuat daripada perak, ada yang diperbuat daripada permata. Ataupun daripada perak. Mana? Emas dan perak. Okey. Dan jika engkau tanya daripada pohon kayu seorang, maka apa tu? Jatuh tu. Maka tiada padanya pada kayu syurga tu daripada pohon kayu, melainkan batang pohon kayu tadi daripada emas atau daripada perak. Emas perak berlaku. Barang dalam syurga ni sama ada emas ataupun perak ataupun permata, tak terlepas daripada tu. Kemudian tiada daripada kayu. Bukannya batang dalam syurga, batang kayu ataupun batang pokok dalam syurga tu diperbuat daripada kayu dan khasyab pun kayu juga. Khasyab tu bahasa Arab. Ataupun kita kata ranting-ranting kayu ke, bukan. Pokok syurga bukan begitu. Pokok di dunia daripada ranting-ranting kayu.
Jika engkau tanya daripada buah kayunya, buah kayu syurga, buah pokok syurga pula, maka adalah satu buahnya, buah syurga tu umpama qirbah yang terlebih lembut. Qirbah ni dia asal dia kulit yang dijahit. Qirbah ni ada macam-macam lah. Qirbah kambing, qirbah unta, ada macam-macam. Kulit kambing tu dia jahit, jadikan seolah-olah benda tu boleh diisi dengan air. Tu qirbah. Tu zaman dululah dia panggil qirbah. Qirbah tu tempat orang isi air. Jadi kulit binatang tu, sama ada kulit kambing ke, kulit unta ke, kulit unta dan sebagainya, dia jahit supaya dapat menampung air. Maka ada ruang lah kat tengah tu. Dia jahit, maka dapat jadi seolah-olah macam bekas air. Maka diletakkan air dalam tu. Itu qirbah. Kemudian dia kata, buah kayu dia tu, satu buahnya tu umpama qirbah. Nak kata apa? Satu buah dalam syurga tu besar dia macam qirbah. Qirbah tu besar lah. Kalau dijahit jadi tempat tanggungan air tu, besar qirbah tu. Jadi begitu jugalah buah syurga. Dalam syurga tu semuanya besar-besar belaka. Lagi pula dia kata qirbah yang terlebih lembut. Buah yang dalam syurga tu lembut, tak kerah. Buah anggur ke, apple ke, tak kerah belaka. Semuanya lembut belaka. Tidak ada sebarang kekerasan. Terlebih lembut tadi daripada dadih. Dadih tu daripada dadih. Dan terlebih manis daripada madu. Madu manis dah, dia manis lagi. Dan jika engkau tanya daripada daunnya, daun syurga, maka apa yang terlebih lembut dan halus daripada kain pakaian. Daun pokok dalam syurga tu pula lebih halus dan lebih lembut daripada pakaian. Pakaian tu lembut dah. Kain kita, baju kita lembut dah. Daun dalam syurga lebih lembut lagi. Dan jika engkau tanya daripada sungainya, sungai syurga, maka bahwasanya beberapa sungai daripada susu yang tiada berubah rasanya rasa sungai. Jadi susu ada, jadi syurga dia ada sungai, Sungai tersebut adanya diperbuat daripada susu yang tak berubah rasa. Tak berubah rasa ni tak jadi pahit, tak jadi busuk, tak jadi masak. Susu putih. Bila susu dia putih. Jadi sungai dalam syurga boleh buat mandi, boleh minum, sebab dia seperti susu. Dan beberapa sungai, wallahu ta'ala a'lam. Jadi kita ada hari Jumaat lah. Hari Isnin mungkin tak ada kot, dah Ramadan dah. Malam 1 Ramadan. Tak tahu, tak ingat. Tak ingat kita, rasa dah 1 Ramadan dah hari Isnin tu. Kalau tak ada lagi, kalau belum lagi ada lah. Kalau tak ada tu tak ada lah. Wallahu ta'ala a'lam. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.